Bila ustaz-ustaz ni dia acah serba tahu, tiba-tiba dia jadi serba tahi. Isu yang lebih besar adalah apa yang mereka tengah buat tu. Dia tak mau cakap pasal hal tu. Tapi dia nak cakap pasal apa yang masyarakat buat pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua yang mengikuti Book Surgeon sehingga ke hari ini. Selamat datang ke episod ke-6 podcast terpaling baca yang dibawakan khas oleh Book Surgeon. Analyze, scrutinize, criticize. Yes. Jadi agak lama sebenarnya Book Surgeon tak kembali merakam podcast. Jadi kita kembali dengan isu-isu yang lebih hangat dan topik-topik yang lebih menarik. Tapi kali ni kita berdua ni. Ya, betul-betul. Kita kembali berdua. Kita nak ada private conversation kot. Dua-dua orang. Setelah beberapa minggu kita membawakan panel-panel yang hebat dan dahsyat. Ya, betul. Hebat dan Book dahsyat. Surgeon kembali berdua untuk episod yang ke-6. Baik, kita tak nak buang masa, tapi kita nak, sebelum kita ke topik yang ingin kita bincangkan. Yes, betul. Macam biasa, kami ingin mengambil sedikit masa untuk mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada penonton-penonton podcast terpaling baca yang sudah menonton kami, tak kira lah di YouTube ataupun di Spotify. Ya, nak ucap terima kasih banyak-banyak dan atas komen dan masa yang diberikan, tontonan dan sebagainya, dan kami harap boleh panjang-panjangkan lagi podcast ini. Anda kata ada manfaat, tolong panjang-panjangkan kepada sahabat-sahabat yang lain, dan promote lah kita punya semua media sosial kita di TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, supaya ini usaha kami untuk mewujudkan podcast yang pandai ataupun yang cuba nak memandaikan diri sendiri dan juga nak memandaikan orang ramai. Ini usaha kami dan mudah-mudahan kalau usaha ni ada manfaat, tolong kami untuk sebar luaskan lagi manfaat tersebut. Ya, dan Book Surgeon juga konsisten cuba untuk menaikkan potongan-potongan video di TikTok supaya penonton-penonton yang mungkin tak ada masa untuk mendengar podcast kami secara panjang lebar, 1 jam tu mungkin panjang untuk anda yang sibuk. Kami naikkan juga beberapa keratan video di TikTok supaya ia mendapat manfaat untuk penonton-penonton kami ataupun pengikut-pengikut kami di TikTok. Jadi terima kasih banyak-banyak sekali lagi. So, kita akan mulakan sesi podcast kita pada hari ini dengan isu antarabangsa. Bila dengar isu antarabangsa ni, Book Surgeon bukanlah kononnya ingin membincangkan hal-hal yang berat, tapi sekurang-kurangnya kami rasa ini adalah usaha kami untuk supaya isu perang besar yang tengah berlaku di antara yang tengah berlaku di Gaza sana sentiasa tidak henti-henti mendapat perhatian daripada masyarakat di Malaysia. Betul. Jadi sedikit update daripada Al Jazeera ni, aku refer Al Jazeera. Yes. At least 7 Palestinians killed in Israel attack on Nuseirat camp. Report the Palestinian news agency Wafa at Israel expand ground. And medical report 5 Palestinians killed in air attack on Al-Maghazi. Maksudnya attack on Al-Maghazi ni juga berlaku 3-4 hari lepas ni, kalau tak silap. Ada 25 hari bulan kot. Ya, betul. 25 hari. Yes, 25 hari bulan juga berlaku serangan terhadap refugee camp. Dikatakan Al-Maghazi ni adalah refugee camp pelarian, dan berlaku juga serangan dan difahamkan mangsa yang terlibat kebanyakannya adalah wanita dan juga kanak-kanak ni. Yes, betul. Itulah kebaculan rejim Zionis. Rejim Zionis yang dipertahankan oleh Piers Morgan, yang dipertahankan oleh Ben Shapiro, yang dipertahankan oleh Jordan Peterson, all those hypocrites. Mereka
mereka nak condemn Hamas tapi mereka terlupa nak condemn rejim Zionis yang sebenarnya draw the first blood back in the day in 1948 dan kemudian continue to do so until now. Okay, jadi kita di Book Surgeon, aku, Hang, siapa-siapa je dekat dalam Book Surgeon, kita memang condemn, kita tak condemn Hamas. Kita condemn Israel. Israel bukan satu, Israel is not a country. Rejim Zionis, kita condemn rejim Zionis. Sampai sekarang kita condemn. Sampai Palestin dibebaskan, insyaAllah. Ya, dan pendengar-pendengar juga, kami harap supaya pendengar-pendengar podcast Terpaling Baca juga ada prinsip yang sama, iaitu mengutuk sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis laknatullah ni. Betul. Dan kita mendoakan bahawa bukan saja ceasefire tapi kemenangan kepada tentera Hamas. Di, just nak update sikit, sebenarnya tempat berkumpul tu yang dekat Al-Maghazi tu, menurut WHO, tens of thousands of Palestinians are fleeing central Gaza and Khan Yunis attempting to escape Israel attack. So tempat yang dia berkumpul itulah. Dan update setakat hari ni, in Gaza, at least 21,110 people have been killed and 55,243 injured in Israel attack since October 7. So the death toll from Hamas attack on Israel stands at 1,139. So ini adalah data yang aku dapat daripada Al Jazeera. Kita harapkan bahawa isu ni ataupun kalau ia tidak selesai, kami di Book Surgeon tidak akan henti-henti memperkatakan isu ini supaya ia mendapat perhatian para pendengar podcast Terpaling Baca ni. Betul. Ya, itulah harapan kita, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita kembali ke isu sekitar setempat. Kita, isu setempat, isu yang lebih dekat dengan kita ni. Ini juga berita yang sedikit, bukan sedikit, sangat menyedihkan. Betul, apabila seperti biasa, setiap bulan hujung tahun ni, setiap tahun hujung tahun adalah tahun ataupun bulan di mana kebanyakan penduduk di pantai timur akan terkesan dengan banjir. Ya, betul. Jadi menurut data terbaru yang aku ada, ini adalah data yang aku ambil daripada website Astro Awani. Okey. Situasi banjir di Kelantan dan Terengganu semakin memburuk selepas jumlah mangsa di Pusat Pemindahan Sementara ataupun PPS di dua negeri mencatat 25,462 orang setakat 2 petang hari ini. Okay. Jadi dalam amount tersebut, 15,000 adalah mangsa di Kelantan, 15,190 adalah mangsa di Kelantan dan 10,272 adalah mangsa di Terengganu ni. Jadi kami mengharapkan, Book Surgeon mengharapkan, berdoa supaya mungkin nak berperang di Gaza mungkin tak mampu, tapi sekurang-kurangnya bila ia berlaku di kalangan masyarakat setempat kita, kepada individu-individu yang mampu untuk memberikan sumbangan secara langsung ataupun bantuan secara langsung untuk segera melakukan ia. Dan juga kami berharap individu-individu yang bertanggungjawab, pemimpin-pemimpin tempatan, orang-orang yang Allah bagi kat dia rezeki lebih sikit, supaya segera memberi bantuan kepada mereka yang terjejas ni. Sebab semakin hari ni mangsa yang terlibat semakin hari nampaknya semakin meningkat ni. Ya, betul. Dia bukan setakat ayak masuk dalam rumah, selut apa semua tu. Yang paling merisaukan adalah isu kesihatan dan juga ada yang lemah. Bila lemah, meninggal, yang tu yang sangat-sangat menyayat hati tu. So untuk adik kakak, jaga diri belakang deh. Jangan pergi main air gapo-gapo, jangan. Nak pergi main air, nak pergi main air tempat lain. Bukan lon ni hok banjir ni bukan. Jangan macam tu. Sebab main ayak lagu tu. Ayak tu dia punya arus dia derah tau. So macam
berseronok dekat tempat tu adalah satu benda yang tak proper dan benda tu boleh mengakibatkan hilang nyawa. Tolonglah jangan duk kata oh ni memori zaman dulu ke apa, dah. Ni soal nyawa. Tak usah buat benda-benda bodoh macam tu. Dan jangan promote benda tu. Aku sukalah bila hang promote pasal jangan main ayak ni sebab hang kembali membawa perwatakan pengamal perubatan. Pengamal perubatan. Pengamal perubatan. Membawakan orang yang ada background yang belajar farmasi. Sebab kadang-kadang kita lebih fokuskan kepada isu-isu yang lebih besar. Isu-isu yang melibatkan ayak masuklah rumah dan sebagainya, tapi mungkin mereka terlupa perkara-perkara yang lebih penting, iaitu perkara yang mungkin boleh dielakkan oleh mereka sendiri dengan cara tak main ayak supaya mereka kekal sihat dan bila banjir dah selesai nanti, dah habis nanti, ayak pun dah turun nanti, mereka dapat kembali kuat untuk bangkit semula, menyelesaikan masalah banjir di kawasan mereka ni. Bukanlah kita expect mereka untuk bina tembok ke apa, tapi at least bila banjir dah habis nanti, at least mereka dapat kuat, tak sakit untuk nak cuci rumah balik, nak angkat barang dan sebagainya. Tu bukan benda senang ni. So we look forward lah. Kita di utara mungkin kita tak rasa lagi lah kot. Aku risau kalau kat Kedah. Kalau belah Kedah ni aku risau belah Baling. Sebab Baling beberapa kali dulu dilanda banjir apa semua tu, kawasan yang agak terkesan kalau hujan lebat. Mungkin penonton tahu ataupun tak tahu, Pak D sebenarnya dia direzekikan isteri daripada Kelantan. Jadi family di Kelantan okey. Macam mana ni? So far alhamdulillah region family aku di belah Kelantan tak ada masalah setakat sekarang lah, tapi hujan lebat. Mungkin kawasan dia ke ataupun memang dia belum lagi? Kawasan tu belum lagi. Dia pernah banjir. Memang tempat tu pernah naik ayak. Tapi so far alhamdulillah belum lagi. Doa-doa mudah-mudahan tak banjir kat situ. Dia sebenarnya lah ni fungsi kerajaan. Contohlah kerajaan Madani kita kan ada projek tebatan banjir dan sebagainya. Hopefully boleh disegerakan bagi selesai. Kita tak mahu tiap-tiap tahun berlaku benda yang sama, lepas tu kita terus okey, kita ada projek, kita akan salurkan bantuan apa semua. Kita minta tolong selesaikan benda ni dengan segera. Dan di Kelantan masalah saliran ayak apa semua, kalau perasan aku rasa lah setakat kat Kelantan tu dia tak ada proper sistem peparitan tau. Itu masalah dia dekat situ. Kalau macam dia ada parit belakang rumah. So ayak yang duduk dekat dalam parit tu dia nak bawa ke mana? Dia kira dia sekeliling surrounding rumah tu, lepas tu dia naik banjir lah. Benda macam tu. So mungkinlah aku silap untuk set kita Kelantan. Kalau macam aku salah ke apa, betul aku, tapi setakat yang aku perhati macam tu. Okey. Tapi penonton jangan salah faham. Aku tak ada lagi lah yang family belah Kelantan. Aku tak ada lagi lah. Tak ada lagi lah. Aku tak ada lagi lah. Aku Selangor. Aku dikurniakan rezeki untuk berjodoh dengan orang Selangor. Kelantan belum ada lagi. Belum ada lagi. Ya, belum ada lagi. Tak tahu lah kan. Tak tahu lah kan. Okey, jadi kita kena move on cepat isu ni. Tu dia tak boleh duduk lama. Takut dia akan bahaya. Sembang banjir dia kelain. Itu masalah. Okey, jadi itu dua isu yang antarabangsa, isu yang lebih besar dan juga isu setempat yang kami rasakan penting untuk kita bincangkan di sini. Kedua-duanya adalah musibah dan marilah kita bersama-sama mendoakan keselamatan kedua-duanya supaya ia kembali normal. Dan marilah kita sama-sama membantu setakat mana yang kita mampu. Kalau kita mampu untuk menyampaikan sumbangan tenaga, sampaikan sumbangan tenaga. Kalau tak, kalau tuan-tuan yang ada ni semuanya mungkin berpendapatan yang mampu untuk membantu dari sudut kewangan, jadi kami harap mungkin ada mesti adalah banyak NGO yang membantu dari sudut kewangan, mungkin untuk tuan-tuan sampaikan kepada mereka yang memerlukan. Okey, jadi kita ke topik yang seterusnya.
pada sekian-sekian tarikh, sorry aku pun tak ingat lah tarikh tersebut, tapi Book Surgeon ada naikkan sebuah video di YouTube dan juga di Facebook Book Surgeon. Actually naik juga dekat TikTok, tapi kita di ban dalam video tersebut. Video tersebut di ban sebenarnya tapi selepas aku appeal dan sebagainya, video tu dilepaskan semula lah. Ada sebuah video yang Book Surgeon naikkan, yang mana dalam video tersebut kami ataupun Pak D lah telah mengkritik seorang individu, yang mana dalam video tersebut individu tersebut mengatakan bahawa dalam folic acid ada babi. Folic acid dibuat daripada hati kinzir. Yes. Jadi kami ataupun Pak D memang terpanggil lah untuk memberi ulasan, dan ulasan tersebut telah berlaku dengan sangat baik. Kerana apa? Bukan aku backup kawan sendiri, tapi ulasan tersebut datang bersama dengan fakta, dan kalau tak salah aku ulasan tersebut hang ada share screen untuk tunjukkan fakta-fakta dan bukti-bukti bagi menegakkan hujah hang sendiri. Dan surprisingly video tersebut telah mendapat respon yang sangat-sangat warna-warni. 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 Ada makian, ada pujian dan sebagainya. Kita tak akan pergi satu persatu komen-komen yang telah dilontarkan, tapi apa yang kami cuba nak katakan adalah hari ini kami ingin berikan satu final statement berdasarkan apa yang telah berlaku pada video tersebut, supaya ia terus menutup isu yang tengah berlaku ni. Aku rasa komen dah tak ada lah kot, tapi yalah, dah tak ada lah, tapi at least kami nak beri penjelasan supaya individu-individu yang telah mendengar dan beri komen dan cacian makian kepada kami itu mungkin dapat sedikit insight daripada apa yang actually, apa sebenarnya yang kami cuba nak sampaikan. Di, mungkin boleh over to you, Di. Okay, macam ni. Semua orang tahu video tu dia mengeluarkan tuduhan dan dia tak bagi bukti folic acid brand mana yang mengandungi hati kinzir ataupun dibuat daripada hati kinzir dan sebagainya. Dan jujurnya aku tak kenal individu tu. Aku mula-mula tu lah aku tak tahu dia seorang tabib. Aku tak tahu yang dia ada klinik lah apa semua, aku tak tahu. Dan aku tak ingat nama dia. Sebab tu aku letak description membantah ataupun menjawab kebodohan seorang pemakai serban. Sebab dia pakai serban. For obvious reason dia pakai serban. Okay. Lepas tu bila aku guna perkataan tu, banyaklah orang kata kita ni anti serban lah apa semua. Orang kata macam-macam perkataan yang indah-indah belaka. Orang kata dia ni macam ni. Fine. Tak Colourful lah. Dan tak apalah kalau hampa nak maki, hampa makilah. Tak ada masalah. Itu hampa punya lidah, hampa punya pasal. Cuma poin aku sekarang ni adalah satu, kita tak menghina orang yang nak mengamalkan sunnah. Cuma kita nak bagi tahu kepentingan orang yang berpakaian seperti orang agama, kepentingan untuk mereka ni jaga mulut dan tahu kadar mereka. Mereka kena tahu limit mereka. Dalam bidang-bidang tertentu, jangan cakap macam hang pandai, macam hang tahu semua. Untuk ustaz-ustaz, jangan jadi ustaz yang acah serba tahu. Sebab kadang-kadang bila ustaz-ustaz ni dia acah serba tahu, tiba-tiba dia jadi serba tahi. Dia boleh jadi macam tu. Kita tak bincang pun terms ni, Di. Ada dalam diri aku dah lama dah aku nak cakap. Okay. Okay. Antara tak benda tu? Sebab benda-benda ni berlaku sangat banyak. Bukan takat isu folic acid ni saja. Aku dah jelaskan dah hujah-hujah apa semua. Dan aku yakin bila aku cakap benda tu, aku bagi hujah, tabib tu tak boleh jawab, tahu tak? Bila kita minta bukti. Tak apalah kalau macam tabib tu memang ada bukti apa semua, prove me wrong. Please prove me wrong. Okay? Ya. Aku sebenarnya aku nak bawa sambungan kepada satu video lagi tau, satu isu lagi tau yang melibatkan kita juga. Sebab dia ada persamaan. Iaitu isu yang baru-baru ni lah, ada seorang hamba Allah Ta'ala tu. Nama dia apa? Izul Haris ke?
Ya, saudara Izul Haris. Saudara Izul Haris. Dia adalah satu podcast tu. Aku tak tonton podcast tu secara penuh sebab aku tak mahu buang masa tengok podcast tu. Cuma bila aku tengok keratan, ada yang dia cakap 1 campur 2, 1 campur 1 sama dengan 2. Kita diajak tentang uncertainty. Kita diajak tentang certainty apa semua. Sebenarnya bukan uncertainty. Bukan certainty dia kata. Sebenarnya biiznillah. Izul Haris. Come on Izul Haris. Tak cukup ke lagi yang hang kata sains sama dengan sihir apa semua tu. Tolonglah. Hang ada akal kan. Hang bukan takat ada mulut je. Hang ada akal. Dan dia berpakaian seperti seorang yang beragama. Yes, itu masalah dia. Ya, itu masalah dia. Dia terlibat dengan, mungkinlah kot dia terlibat dengan tabligh ke usaha-usaha dakwah apa semua. Come on, takkan kot kita nak tengok orang-orang yang berpakaian agama ni seolah-olah macam tak ada otak. Takkan kita nak tengok benda tu. Kita kena cerdik. Kita beragama, kita ada akal, Tuhan bagi akal, kita kena cerdik. Cakap sesuatu benda tu kena berdasarkan benda-benda yang macam mana, menunjukkan yang kita ni pandai dan kita ni orang pandai yang membawa agama. Kita boleh menunjukkan agama ni satu benda yang pandai. Agama tak menolak sains. Agama tidak menolak sistem ekonomi perbankan dan sebagainya. Agama tidak menolak 1 campur 1 sama dengan 2. Agama tak tolak benda tu. Cuma mungkin disebabkan kepincangan kita dalam meletakkan premis ataupun dalam meletakkan hujah dalam kacamata yang sesuai, dalam perspektif yang sesuai, pincangnya kat kita tapi akhirnya terpalit kepada agama. Benda tu yang kami tak mahu. Sebenarnya. Jadi kita sama-sama muhasabah. Dia bukan soal follower ramai, bukan soal viewers ramai. Dia soal dia cakap tu betul tak? Itu soal dia sekarang ni. Ya. Dan yang merisaukan adalah kedua-dua mereka ni yang kita tengah bincangkan ini, Tabib dan juga saudara Izul Haris, kedua-duanya macam Pak Di cakap, mereka berperwatakan agama. Jadi agama ini memerlukan mereka yang berperwatakan agama dan pandai juga. Kita tak mau orang yang ada perwatakan agama tapi abaikan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan ni sampai akhirnya mereka menjadikan mereka menjadikan pakaian agama mereka itu sebagai lesen untuk mereka memperkatakan apa sahaja yang mereka suka. Itu yang kita tak mau. Dan kadang-kadang mereka ulas sesuatu yang sebenarnya luar pun daripada mereka punya bidang. Bakaran. Ya, betul. Yes. So itu adalah satu perkara yang sangat merisaukan apabila pakaian agama sudah mula dijadikan modal untuk bercakap apa-apa sahaja isu. Jadi aku rasa itu menjadi final statement daripada kami di Book Surgeon. Kami mengharapkan kalau ada lagi isu-isu yang berbangkit selepas ini, masih boleh lagi untuk tuan-tuan yang masih lagi rasakan penjelasan ni masih tidak jelas dan sebagainya. Tak apa. Sebelum nak tutup tu, kami nak jelaskan lagi sekali. Book Surgeon tidak mengkritik pakaian itu. Ya. Pakaian itu bukan kritikan kami. Yang kami kritik adalah hujah dan perangai yang mereka telah tunjukkan. Itu yang Book Surgeon telah kritik. Dan Book Surgeon bawakan hujah, bukan hanya datang dengan menggelar mereka dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Betul. Maka dengan itu Book Surgeon conclude isu ini, dan ini akan menjadi final statement daripada kami berdua ataupun kami semua di Book Surgeon. Jadi kita berehat dulu sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Okey, kembali kita ke podcast terpaling baca episod ke-6, di mana pada hari ini kita akan bincang tentang LGBT. Ya. Mungkin penonton tertanya-tanya dari mana, kenapa Book Surgeon tiba-tiba ingin bercakap berkenaan dengan LGBT ni. Untuk pengetahuan para penonton, sebenarnya pada PBA KL yang lepas, bila Pak Di datang ke sini,
dan kami berdua bergerak bersama lah ke PBA KL yang telah berjalan di WTC KL. Pak Di menyuarakan, Pak Di tu Rozaidi lah, saya orang tanya pula Pak Di siapa dia. Pak Di menyuarakan hasrat beliau untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan LGBT. Yes. Dan alhamdulillah setelah kami berjalan dan window shopping sekitar PBA KL, asalnya window shopping tapi dia dah akhirnya kita dapatlah beberapa buah buku yang kita inginkan. Dan alhamdulillah juga Pak Di mendapatkan buku yang beliau inginkan, 2 buah buku yang telah beliau dapatkan di PBA KL tahun lepas. Tahun ni lah 2023. Ya, tahun ni 2023. Ingat dah masa 2024 kita record pada 28 hari bulan 12 2023. Ya. Kita record pada 28 lupa nak bagi tahu tarikh pula. Mungkin Di share kepada penonton kita buku yang hang telah dapatkan di PBA KL. Okey. Sebelum aku pergi PBA KL, aku ada beli satu buku Homo Facta. Homo Facta. Yang ni aku beli daripada penerbitan Wahai. Untuk sahabat-sahabat yang nak dapatkan buku ni, boleh PM terus page penerbitan Wahai. Dan tolong support mereka sebab mereka agak down selepas PKP. Mereka hanya jual buku-buku yang ada saja dan aku rasa mereka tak sambungkan pencetakan seterusnya. So kita tolong sahabat kita insya-Allah. Ini yang pertama. Dan bila aku pergi PBA KL 2023, aku dapatkan satu buku lagi. Tajuk dia membongkar penyelewengan tafsir oleh para pengamal LGBT. Ini terbitan PTS. Dan satu lagi, yang ni agak rare, buku oleh penerbit USIM Press. Tajuk dia Homoseksualiti, Teori Pencegahan dan Rawatan. Ini 3 buku yang akan menjadi center of focus kita pada hari ini. Sebab kita podcast terpaling baca, bukan podcast terpaling bodoh ke, bukan. Bukan. So kita akan fokus kepada 3 buku ni insya-Allah. 2-3 hari ni makin banyak podcast yang terpaling bodoh kot. So sebab tu Bu Sejen agak allergic sikit dengan perbuatan membawa podcast panelis bodoh ke podcast anda. So maaflah kalau kami sedikit terkesan ataupun tiba-tiba triggered dengan No, I'm not sorry. I'm not sorry. Okay. Let's not be sorry then. Kalau tak salah aku, buku penerbitan TPS adalah juga salah satu daripada kita punya paid review. Betul? Betul. Kita telah dihubungi oleh penerbitan PTS dan penerbitan PTS telah memberi ruang kepada kami di Bu Sejen untuk membedah buku tersebut. Dan kalau tak salah aku, buku tu telah dibedah bersama dengan buku Habib. Ya, Habib, betul. Ya, buku Habib. Ya, 2 buah buku yang telah ditawarkan oleh penerbitan PTS untuk Bu Sejen bedah. Okey, untuk pengetahuan semua, kedua-dua buah buku tadi, dan mungkin aku akan cuba cek juga buku Homo Facta tadi untuk kami tambahkan di TikTok Shop Bu Sejen. Yes. Jadi kalau ada buku Homo Facta, aku akan tambah di TikTok Shop Bu Sejen untuk para penonton kita dapatkan buku tersebut nanti. Baik. Yes. Okey. Itu adalah 2 sebab utama kenapa kita itu adalah antara background lah kenapa tiba-tiba Bu Sejen ingin bercakap pasal LGBT ni, sebab ada perbincangan LGBT ni telah berlaku lama lah antara kami. Sebab bayangkanlah PBA KL berlangsung Mei something kan. Ya, jadi bila hasrat itu disampaikan, kita beli buku, kita baca dan baru kita datang hari untuk syuting pada hari ini. Yes. Jadi apa sebenarnya yang terlintas di fikiran hang kepentingan untuk kita sebenarnya bercakap berkenaan dengan isu LGBT ni? Okay, first sekali aku nak make it clear yang kita bukanlah nak bincang tentang LGBT ni sebab kita nak
menerakakan siapa-siapa. Kita cuba nak get involved dengan benda ni sebab agenda LGBT tu dia masuk sampai ke dalam rumah. Yes. Itu aku punya primary concern yang aku rasa sangat-sangat penting untuk kita sebut tentang LGBT ni, dan kita baca tentang LGBT, kita menangani benda tu sejak daripada dalam rumah lagi. Itu satu. Jadi dalam benda yang aku duk baca 3 buku ni dan beberapa lah tontonan video ke tentang LGBT di barat, geng-geng yang mungkin pro kepada Zionis, mereka juga menentang LGBT ni for now lah. Antaranya nama-nama yang aku sebut tadi, Piers Morgan, Jordan Peterson, Ben Shapiro, dan yang paling kita nampak ke hadapan, even though aku tak tahu dia pro Israel ke apa, Matt Walsh nama dia. Dia buat video What is Matt a Walsh. Woman. Yes, Matt Walsh. Okay. Aku tak katalah ustaz-ustaz asatizah kita tak menentang benda ni. Of course asatizah kita menentang LGBT ni. Okay. Dan antara isu yang paling penting bagi aku secara peribadi bila aku baca buku-buku ni adalah tentang isu penghormatan istilah. Okay. Kena faham penghormatan istilah tu adalah bila mana kita sebut LGBT dan kita menghuraikan L tu apa, G tu apa, B tu apa, T tu apa. Lepas tu dia tambah lagi Q lah, segala mak nenek punya huruf-huruf semua daripada tambah makin panjang. Macam contoh lah kita tengok dekat dalam buku yang paling obvious lah, buku ni lah. Buku PTS ni. Even though dia peer review tapi kita kritik je, kita bantai. Okay. Daripada muka surat 1 sampai muka surat 11 hurai istilah. Okay, aku baca sikit okay, apa itu LGBT? Daripada muka surat 1 sampai muka surat 11 hanya untuk urai istilah. Istilah. Maksudnya apa itu LGBT, orientasi seksual tu apa, pembawaan daripada lahir ataupun dibentuk oleh persekitaran, dia bawa perlakuan ataupun aktiviti seksual. Dia hurai SSA tu apa, same sex attraction, gay dan lesbian tu apa, homoseksual tu apa, MSM ataupun WSW tu apa, bisexual, transseksual, transgender, intersex, sex worker, asexual, LGBTI, straight, homofobia. Dan dia bawa lah definisi LGBT, apa maksud aku, macam mana LGBT ni dipandang dari sudut Islam kan. Lepas tu dia sebab dekat dalam Islam dia ada istilah macam liwat, asihak, macam tu lah. Okay. Tidak ketinggalan juga buku macam buku Homo Factor ni. Homo Factor ni pun dia ada sebut jugalah sikit muka surat 99 kalau aku tak silap. Dia ada sebut juga tentang istilah tu. Jadi apa yang cuba tengah bawa ni sekarang adalah kritikan kami di Book Surgeon terhadap mereka-mereka yang mengiktiraf perkataan tersebut. Benda yang aku nak cakap iktiraf akronim tersebut. Okay, macam ni. Sorry yang tadi aku sebut Homo Factor tadi muka surat 99, aku akan quote sekejap lagi. Dia bukan menghormati istilah ataupun mengiktiraf sekejap lagi, aku akan quote. Problem aku dengan pengiktirafan istilah yang aku sebut ni, bukannya terletak pada kita kena letak mereka ni satu nama supaya kita senang bincang. Itu tak ada masalah. Itu bagi aku tak ada masalah. Tapi bila kita terlalu nak ke dalam-dalam sangat, sampai tahap macam orang dah sampai tahu dah, okay, lesbian ni macam ni, gay ni macam ni, bisexual ni macam ni, transseksual, bla 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 bla. Dan kalau macam contoh nanti dia tambah lagi seks dengan parent ke, seks dengan mak mertua, seks dengan, aku minta jauh lah tapi aku just sebut. Lepas tu dia letak lagi istilah-istilah tu, kita ambil istilah tu, kita buat dalam buku kita hurai. Oh yang ni sekian. Why not kita letak mereka dalam satu payung je. Macam sorry dengar macam kasar. Kalau kita contoh kita kata mereka ni penggemar jubur contoh. Ataupun penggemar ataupun mereka ni pengamal liwat, pengamal musahaqah ke, ataupun macam tu. Kita letak ataupun at least kita berhenti pada LGBT. Bila kita sebut LGBT, that's it. Orang tahu dah. Cukup. Takat ni je. Tak payah nak ke dalam. Sebab apa?
lagi kita hurai banyak tentang istilah-istilah tu, aku risau mereka rasa macam, tengok, mereka dah start terima kita. Mereka dah start dah. Kiranya masyarakat dah macam kata, oh, LGBT ya. Okay, tak apa. Fine. Tak ada masalah. Aku tahu Tapi LGBT D, tu apa. come on. I need to challenge you on this. Yes. Kalau kita tak classified ataupun kita tak menggelar mereka dengan sesuatu, ia agak susah untuk kita nak berbincang ataupun macam hang cakap pada awal objektif podcast LGBT ataupun podcast episod ke-6 ni untuk kita bincangkan pasal depa. So aku rasa penggunaan istilah ni bukanlah satu perkara yang agak berat. Jadi mungkin hang nak hurai lebih lagi, kenapa hang rasa penggunaan istilah ni ataupun dia bukan iktiraf lagi tau. Okay, bukan iktiraf tau. Iktiraf ada yang iktiraf, ada yang tak iktiraf. Okay, itu jelas. Tapi bila hang sangat macam tak setuju dengan penggunaan istilah LGBT ini, aku rasa dia agak susah apabila kita nak bercakap, bincang berkenaan dengan mereka ataupun untuk kita nak masuk ke dalam isu ni macam hang kata tadi. Mungkin hang nak jawab sikit ataupun nak pergi lebih dalam untuk isu tu. Okay, macam ni ya. Sebab aku nampak ada persamaan antara isu LGBT dengan isu kezaliman yang dilakukan di Palestin sekarang. Aku akan explain kenapa. Okay, aku relate dengan buku ni. Okay. Ini antara kritikan aku terhadap buku ni lah. Bila dia sebut di muka surat 25, dia sebut dia kata Nabi Lut alaihissalam diutuskan sebagai rasul kepada kaum Sadum yang mendiami kawasan sepanjang timur laut. Dia tulis dalam kurungan dari Israel ke Yordania. Kenapa buku ni? Yalah, kalau macam buku ni maksudkan Israel tu adalah Zionis, penjajah Zionis tu. Kenapa dia kena sebut dalam buku ni? Kenapa dia sebut Israel? Sebab aku tak iktiraf Israel sebagai satu negara. Dan aku rasa orang Islam dia tak boleh submit kepada two state solution. Tu pendapat aku. Kenapa bubuh kat dalam buku? Lepas tu macam seolah-olah mengiktiraf. Faham tak? Bila kita start sebut mereka dengan nama yang mereka nak mereka panggil diri mereka, kita start sebut nama tu, kiranya kita iktiraf mereka, kita kata mereka wujud dan kita kena sebut mereka macam mana mereka nak orang panggil mereka dengan benda tu. Yang tu tentang Israel. Boleh juga orang guna argument yang sama macam Wan. Kata kita just nak bincang. Kita just nak bincang je tentang Israel. Jadi dah mereka panggil diri mereka benda tu, kita just ambil Israel. Israel ni apa? Israel ni sebenarnya Palestin. Israel tak wujud. Okay, for the sake of discussion, fine. Aku boleh ikut. Tapi bila pelan lama, bila kita mula ambil Israel tu, lepas tu kita biar lama-lama nak ke arah normalisasi ke? Faham tak? Itu pendapat aku yang aku nampak. LGBT pun kalau sekadar nak bincang, sebab tu aku guna perkataan pengiktirafan istilah. Aku tak kata penggunaan istilah. Menggunakan istilah pada awalnya tak ada masalah. LGBT, okay, fine. Hang hurai sikit-sikit yang ni masalah yang berlaku sekarang. Tak ada masalah. Tapi bila benda tu dia macam mana dia dihuraikan dalam macam perbincangan perubatan. Dalam istilah perubatan memanglah guna MSM, sex male, male sex male misalan dalam nak diagnose HIV apa semua, betul? Benda tu nak bagi faham. Tapi bukannya nak celebrate benda tu. Sepatutnya istilah yang kita ambil tu, lepas tu kita guna istilah yang negatif bagi aku lah, negatif. Sebab supaya mereka rasa macam LGBT ni satu benda yang tak elok. At least bagi aku lah, tu pendapat aku, mungkin dengar macam pelik kan. Ya, mungkin dengar macam itu adalah satu diskriminasi kepada golongan ni lah. Dan bila diskriminasi ni berlaku, mulalah mereka golongan ni mula katakan yang depa ni terpaling sakit, tersakiti. Ini aku nak petik sikit aku nak petik sikit daripada sebuah artikel yang aku dapat. Nanti kita akan letakkan link artikel ni. People around the world face violence and inequality and sometimes torture
even execution because of who they love, how they look, or who they are. Sexual orientation and gender identity are integral aspects of ourselves and should never lead to discrimination of abuse. So bila hang come up with negative acronyms ataupun negatif punya label kepada golongan-golongan ni, golongan-golongan ni akan mula datang dengan hujah lain. Okay? Dia akan mula datang dengan hujah lain. Dan hujah ni pula adalah hujah-hujah untuk bukan justify apa yang orang buat dekat mereka. Mereka akan mula cakap isu-isu berkenaan dengan discrimination. Dia akan mula cakap pasal torture, human rights. Tapi mereka tak mau cakap pasal disorder yang mereka tengah hadapi tu. Isu yang lebih besar adalah apa yang mereka tengah buat tu. Dia tak mau cakap pasal hal tu. Tapi dia nak cakap pasal apa yang masyarakat buat pada mereka. So ini menjadi masalah. Ataupun aku setuju, aku nak sebut balik apa yang telah sebut tadi. Iaitu kita berhenti setakat LGBT saja. Cukup. Yes. Kita tak boleh guna satu istilah LGBT sahaja dan kita tak buat perbincangan yang lebih mendalam untuk kita classify golongan-golongan ini. Sebab apa perasan tak menggunakan ataupun menghuraikan lebih akronim ini sebenarnya telah membuka ruang kepada lebih banyak huruf ditambah pada akronim ini. Exactly my point. Sebab sekarang ia datang dengan LGBTIQ+. Lepas ni apa lagi? Hang bayangkan kalau lepas ni dia tambah LGBTIQ+, alih bata Sajim Haqa macam mana? Dia bawa Roman punya number lah, dia bawa huruf Mesir lah apa. Kita nak kena hurai pula. Huruf Mesir ni maksud dia yang ni. Yang ni. Alif maksud dia apa? Macam apa benda? Benda ni kita nak mengiyakan benda yang mengarut yang dia bawa ke apa? Sorry lah, tapi aku tak tahu kenapa hari ni Pak D datang dengan punchline yang aku tak boleh nak tahan daripada gelak. Aku tak tahu apa dia makan hari ni ataupun belum makan lagi. Salah satu tak makan lagi. Mungkin tak makan lagi lah. Dia bila kita cakap pasal kenapa penggunaan istilah ni menjadi satu perkara yang kita sebut pada hari ni. Sebab aku tak boleh lah 100% setuju dengan hang. Sebab lagi mereka kata, hampa dua dah bincang dah, lepas tu baru hampa nak bagi sini. Semua plan. Aku akan challenge hang dengan perkataan-perkataan yang aku rasa masyarakat di luar sana ataupun golongan-golongan ini fikirkan dan mereka akan tanya kembali. So aku akan cuba untuk challenge hang kembali. Okay. Dia jadi masalah sebab apa bila kita sebut pasal penggunaan istilah tadi. Kalau kita panggil, katakanlah kita guna analogi ni, kita panggil seseorang tu dengan perkataan penjenayah, perugul. Ia satu lambang ataupun label yang negatif tau. Masalah dengan penarifan ataupun penggunaan perkataan LGBT ni ia telah menjadi kebanggaan mereka. Ia telah menjadi kebanggaan golongan ini. Malah mereka telah secara shock sendiri mengangkat bulan Jun sebagai Pride Month kononnya. Pride. Jadi apabila kita telah mula menggelar mereka dengan perkataan yang ataupun takrifan yang tidak negatif, tidak negatif, kita panggil mereka LGBT. Dan dalam perkataan LGBT ni ada lesbian, gay. Untuk dulu, kalau dulu di Malaysia, perkataan-perkataan ni mungkin sensitif perkataan-perkataan kita tak sebut. Kita mungkin tak sebut. Kalau nak sebut macam takut-takut juga. Kalau macam kita time sekolah dulu ataupun sebelum-sebelum ni kita tak sebut perkataan-perkataan ni. Tapi semakin lama, LGBT perkataan itu sendiri
mula mendapat tempat dalam masyarakat. Dia telah mula digunakan. Dan ia sangat berbeza dengan gelaran perogol, penjenayah. Ia berbeza. Kerana konotasi negatif yang kita letakkan kepada perkataan perogol, penjenayah ni sangat berbeza dengan LGBT, kerana LGBT telah menjadi, perkataan LGBT telah menjadi kebanggaan golongan ini. Ya. Dia kebanggaan tu satu pasal ya. Ya. Dia ada sebab kenapa mereka bangga. No? Okay. Antaranya aku akan kata macam disebabkan masyarakat kita mungkin dah start dulu melawak kan. Melawak. Dulu kalau kita panggil orang tu pondan, kita panggil orang tu darai, mereka nanti rasa apa panggil aku benda macam ni. Tapi disebabkan benda tu dah jadi joke. Ada filem yang mengetengahkan karakter-karakter yang pondan apa semua ni, membuatkan benda ni macam celebrated. At the end of the day dia celebrated. Aku nak berbalik kepada yang aku sebut tadi, muka surat 99 tu lah. Okey, dalam buku Homo Facta, muka surat 99, aku quote, dia kata, dalam pada kehangatan dunia untuk menuntut ideologi LGBT diiktiraf, amat penting untuk kita kembali kepada asas di mana tujuan penggubalan UDHR itu sendiri seperti yang telah dinyatakan. Tambahan, negara-negara yang menyokong UDHR termasuk Malaysia masih mempunyai kebebasan untuk mengutamakan kepentingan moral dan sosial melalui mahkamah dan undang-undang tempatan berbanding undang-undang antarabangsa. Negara-negara individu turut mempunyai hak untuk membantah pengenalan terminologi baru seperti LGBT, orientasi seksual dan identiti gender daripada dimasukkan ke dalam undang-undang tempatan melalui pendefinisian yang sama. Ini dilihat sebagai satu cara halus untuk menyerap masuk ideologi antarabangsa yang berdasarkan moral negara-negara barat. Faham tak? Bila kita, maksudnya I prove my point. Bila kita start ataupun negara-negara start untuk iktiraf ataupun mula menyebut LGBT dengan tak ada konotasi negatif, dengan tak kata benda ni this is a disorder apa semua, mereka akan rasa macam, wow man, this is good. Mereka dah start celebrate. Kira kita diterima oleh peringkat negara, antarabangsa dan sebagainya. Dan mereka, even sekali kita akan sebut tentang WHO, kita akan kritik WHO dalam isu ni. Jangan mula untuk normalize ataupun normalisasikan benda ni. Aku nak complete point ni adalah dengan satu persoalan, dan juga aku akan hurai persamaan antara Zionis dan juga LGBT. Okay. Aku akan kata, so why not sekarang orang-orang yang ada masalah LGBT pun semua ni, kita kata mereka ni penggemar liwat, ataupun kita kata mereka ni orang songsang. Ataupun orang sexuality songsang, OSS misalnya. Orang sexuality songsang misalan. Dan kita letak kat situ je. Segala benda gender dysphoria apa semua, okay, kita iktiraf tu penyakit dan kita letak dalam satu istilah, fine, that's it. Okay. Dan bila kita baca tentang Israel, aku tak iktiraf Israel tu sebagai satu negara, tapi for the sake of discussion, aku sebut kat sini. Negara tu, Zionis panggil negara tu sebagai Israel, ada persamaan dengan LGBT. Bukan aku kata sebab mereka suka balah, sebab mereka suka mengamalkan liwat ke, bukan. Yang pertama, istilah tu tak ada pun awal-awal. Istilah negara Palestin sahaja. Tak ada Israel. Okay. Seksual pun LGBT tak ada. Ada lelaki kahwin dengan perempuan. Perempuan kahwin dengan lelaki. That's it. Itu saja. Dan mungkinlah kot credit goes to kaum Nabi Lut lah kot. Mereka start buat benda-benda macam ni. So credit yeah, you know, take it. Yang tu yang pertama, istilah tu tak ada. Dan Nabi Lut pun bila kita baca dalam surah kita baca dalam Quran, sebelum ni tak ada pun. Sebelum daripada kaum Nabi Lut tak ada pun benda-benda macam ni. Lelaki kahwin dengan lelaki, lelaki mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsu, tak ada. Okey, maksudnya dulu mana-mana benda tu tak ada. Israel tak ada, LGBT tak ada. Yang kedua, depa panggil diri depa dengan istilah tu, dengan nama tu, they create definition themselves. Depa create istilah tu untuk depa. Depa yang buat benda tu. Okey. Yang ketiga, depa robohkan definisi yang awal. Orang Israel ke orang tanah haram tu, depa sekarang kata there's no Palestine. Even duit shilling jelas-jelas tunjuk Palestine pun there's no Palestine. Depa boleh
robohkan benda tu. Depa tolak terus. Macam LGBT lah. Bila LGBT ada, depa nak define what is a woman pun, depa guna istilah apa? Depa kata a woman is anyone who declare themselves ataupun categorize themselves as woman. Depa tak define woman tu apa benda pun. Okey. Seterusnya, depa demand orang untuk terima depa, untuk iktiraf depa, aka normalisasi. Untuk normalize depa. Sama Israel dengan LGBT buat benda sama. Dan yang kelima, kalau orang tak terima depa, orang tu jahat. Orang tu diskriminasi. Kalau orang tak terima Israel, anti-Semitic. Kalau orang tak terima LGBT, hampa ni anti human rights. Hampa ni discriminate. Bla 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 bla. Apa ni? Bila aku hurai persamaan antara dua-dua benda tu, kita boleh tahu kenapa Israel kita boleh kita tak terima, kita tolak nama Israel pun semua, kita tahu depa ni jahat. Sebab depa bunuh orang ramai, depa bunuh orang Palestin pun semua. Kenapa kita boleh nak berlunak dengan geng LGBT, buat filem tentang depa dan sebagainya? Kenapa? Takkah depa juga membunuh jiwa-jiwa manusia? Secara moralnya depa membunuh jiwa-jiwa manusia bila depa promote benda ni. Jadi aku rasa aku dah cerita pasal pengiktirafan istilah ni dengan sangat panjang lebar dan aku rasa clear at least. So kalau aku salah, betul ke aku? Jawab balik benda yang aku sebut ni. Ya, dan actually bila kita tengok persamaan antara kedua-dua ni, LGBT dan juga ialah Israel ni. Yes. Terma Israel ni sendiri. Kita tengok apabila depa telah mula menggunakan agama ataupun hujah-hujah agama untuk mempertahankan apa yang depa lakukan. Itu antara satu perkara yang mengecewakan. Sebab apa? Kita tengah cakap pasal kebobrokan yang mereka lakukan. That's the word. Kebobrokan yang telah mereka lakukan, iaitu Israel dengan kebobrokan mereka, LGBT dengan kebobrokan mereka yang telah mereka lakukan. Yes, betul. Tapi apa yang berlaku adalah mereka mengalihkan hujah tersebut kepada apa yang masyarakat sekeliling lakukan. Macam contoh yang cakap tadi, macam Israel, siapa yang kritik mereka ataupun kata tak bersetuju dengan apa yang mereka lakukan, digelar sebagai anti-Semitic. Yes, okay? Begitu juga dengan ni aku nak petik sedikit daripada sebuah artikel United Nations Human Rights. Okay? Ada seorang individu ni telah iaitu Madrigal Bolos. Dia telah sebut perkataan ni pada 53rd session of the Human Rights Council. Okay? Dia cakap, he said, religion or belief system are often deliberately placed in antagonistic position against the human right of LGBT persons in social and political discourse. Feeding the contention that there is an inherent conflict between them. In some cases, religious narrative have been deliberately used to justify violence and discrimination. See, religious narrative naratif yang memperkatakan berkenaan dengan kezaliman, yang kata berkenaan discrimination, telah digunakan untuk memadamkan kesalahan ataupun masalah asal yang telah berlaku, yang telah golongan ni lakukan. So ini antara masalah besar sebab golongan ni tak fokus kepada masalah utama ataupun kritikan utama atas apa yang mereka telah lakukan. Massacre yang telah Israel lakukan ataupun Zionis Atatullah telah lakukan. Kebobrokan jiwa yang telah dilakukan oleh golongan LGBT ini tidak dijadikan fokus utama, malah mereka mengalihkan dia ke perkara-perkara lain. So itu point yang sebenarnya yang kita tengah cuba kaitkan. Menarik bila hang sebut tentang mereka menunggang agama. Kerana Israel pun menunggang jugalah. Kata guna Bible lah, apa benda apa semua yang mereka guna.
untuk justify apa yang mereka buat sekarang. Dan menariknya dalam buku ni tentang LGBT, membongkar penyelewengan tafsir oleh para pengamal LGBT, boleh tengok, boleh baca hujah-hujah yang telah diketengahkan oleh orang-orang, kita kata mungkin lah kot Islam ke apa, orang-orang yang boleh tunggang ayat Quran untuk kata oh sebenarnya LGBT ni okey. Oh sebenarnya ayat Quran dia tak kata pun salah. Sekian. Boleh baca dalam buku ni extensively. Tafsir, aku tak tafsir lah. Benda tu bukan tafsir pun sebenarnya, tu macam penyelewengan. Kita boleh tengok dalam buku ni macam mana tafsir-tafsir macam Al-Maraghi, Fi Zilalil Quran. Dalam tafsir-tafsir yang muktabar ni macam mana mereka menjawab. Mereka cerita kisah yang sebenar. Kaum Nabi Lut memang pun dilaknat disebabkan mereka buat benda yang terkutuk tu. Dalam buku ni, hujah-hujah oleh orang-orang yang pro LGBT, mereka kata oh tak, kaum Nabi Lut dilaknat tu ataupun kena azab apa semua tu bukan sebab mereka buat benda-benda tu. Mereka tak melayan tetamu dengan elok, mereka tak buat benda ni sekian. Dia pergi kot situ. Jadi penting sangat-sangat untuk kita baca buku ni, kita tengok hujah-hujah dangkal mereka dan macam mana hujah-hujah dangkal tu dipatahkan oleh tafsir-tafsir yang muktabar. Sebenarnya sangat-sangat penting untuk kita baca buku ni. Ya. Okay, jadi actually agak jelas lah kenapa kita cuba mematahkan dulu ataupun kita bawakan dengan hujah yang pertama ni, iaitu berkenaan dengan penggunaan frasa ataupun terma LGBT itu sendiri. Yang macam aku cakap tadi, sebelum ni perkataan lesbian, gay dan sebagainya ni agak janggal tabu. Untuk agak sebut. Tabu lah. Betul. Agak janggal untuk kita sebut dalam kalangan masyarakat. Mungkin paling teruk pun kalau kita nampak kawan kita yang lembut, kita panggil dia pondan, darai dan sebagainya. Tapi kita taklah memperkatakan berkenaan dengan sex orientation dia ni sebenarnya suka ke tak dengan lelaki ke apa ke. Kita tak cakap pasal benda tu. Kita hanya cakap berdasarkan, mungkin kita hanya sebut berdasarkan fizikal orang tu saja. Sebab kita tak tahu, tak didedahkan dan rasa untuk ambil tahu tu tak ada sebab penggunaan terma tu sendiri tidak berlaku secara meluas. Sedangkan LGBT ini telah mula diiktiraf agak lama dia, 19 tadi aku tengok, aku tak kalau tak silap aku tahun 69, sebelum tu lagi dah telah mula diwujudkan Pride Month dan sebagainya. Mula jadi dibincangkan lah. Ya, telah mula disebut awal lagi, tapi agak lambat dia mai ke Malaysia dan agak janggal untuk orang di Malaysia sebut pada satu ketika dulu. So mungkin kita boleh bergerak ke poin yang seterusnya. Yes, betul. Berbalik kepada pengiktirafan istilah dan sebagainya, dia akan bawa kepada next step, iaitu dulunya kita kata oh orang yang ada LGBT, ada orang yang ada kecenderungan ni semua ni, depa ni penyakit. Ada istilah-istilah perubatan seperti gender dysphoria dan sebagainya lah. Orang-orang yang terlibat dengan benda-benda ni depa akan tahu istilah tu. Dan WHO, ni aku nak bantai WHO kau. Untuk siapa-siapa yang kata aku memang penyembah WHO ke apa semua, okey, hangpa tengok video ni elok-elok boleh tengok muka surat 39 dan muka surat 42 lah dalam buku Homo Facta ni. Buku yang kecil, tapi sebenarnya buku ni sangat-sangat besar manfaat dia. Ditulis oleh Prof Madia, atau sekarang ni dah Prof Dr. Rafidah Hanim Mokhtar. Macam mana kebobrokan, kita sebut sekarang lagi sekali lagi. Suka perkataan tu. Dahsyat perkataan-perkataan yang digunakan oleh podcaster paling baca dalam zaman Madani ni. Okey, muka surat 39 disebut, apakah transgender merupakan akibat daripada masalah mental? Terma yang paling lazim dikaitkan dengan transgender ialah gender dysphoria. Disebutkan beberapa kat sini lah. Sana okey. Kita tengok muka surat 41 dan masuk ke muka surat 42. Okey, sebelum gender dysphoria, permasalahan keselaruan identiti ini dikenali sebagai gender identity disorder. Diklasifikasikan sebagai satu penyakit mental. Pun begitu, pada Mei 2019, World Health Organization, WHO, I'm talking to you, WHO, telah mengeluarkan GID,
gender identity disorder tu dari senarai penyakit mental yang diiktiraf dan dikatakan sebagai satu kemenangan buat pejuang LGBT. Barangkali kerana mereka juga tidak mahu diklasifikasikan sebagai pesakit mental. Justru atas pengeluaran oleh WHO tersebut, GID kini dikenali sebagai gender dysphoria, bukan sebagai satu penyakit mental tetapi lebih kepada isu kesihatan seksual yang mana pemberatannya lebih ringan. Okey, klasifikasi tersebut dibuat melalui International Classification of Disease ICD dalam versi yang telah diperbaharui oleh Bahagian Kesihatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey. Muka surat 43. Sorry kalau aku ambil masa sebab benda ni penting untuk kita jelaskan. Dia kata pada bulan Mei 2019, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO telah mengumumkan bahawa dalam edisi ke-11 pengkelasan penyakit atau International Classification of Disease, GID tidak lagi dikelaskan di bawah penyakit mental dan diganti dengan istilah gender incongruence di bawah bab kesihatan seksual. Jika pengkelasan ICD-11 diterima pakai, ini bermakna komuniti transgender khususnya tidak boleh menggunakan hujah perubatan seperti kes Muhammad Juzaili tu dalam menidakkan taklif enakmen jenayah syariah ke atas mereka. Apa yang aku cuba jelaskan kat sini adalah macam mana WHO is being a hypocrite, a big hypocrite, sebab WHO dia ubah-ubah pengkelasan masalah. Oh ni bukan masalah mental, itu masalah seksual, kesihatan seksual, bla 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 bla. Lepas tu sampai satu tahap ada post daripada WHO dan kita pernah kritik di Bu Sejen dulu. WHO kata mengiktiraf, geng-geng pelangi ke LGBT semua ni mengiktiraf kita ni sebagai satu komuniti, kita hidup bersama, kita menghormati. Depa lupa ke LGBT ni secara kita kata seksual, aktiviti seksual yang mereka buat ni proven dalam banyak kajian, proven kata mereka ni pelopor ataupun penyebar utama HIV AIDS. Homoseksual menyebabkan lebih banyak tersebarnya HIV AIDS ni kepada masyarakat. Itu penyakit. HIV AIDS tu penyakit. Kenapa WHO buta dan bodoh sangat sampai tukar-tukar definisi, lepas tu nak mengiyakan, tak apa, tak ada masalah. WHO contradict themselves in this issue. Jadi kita kritik gila-gila WHO dalam isu benda ni. Mereka memang munafik dalam bab ni. Okay. Tadi podcast ni bermula agak tenang. Tapi dia kembali dia telah mula sampai ke temperature yang agak tinggi. Cuma bila hang sebut pasal iyalah mungkin aku just nak challenge sikit saja. Adakah hang rasa kalau ia masih kekal dikatakan sebagai penyakit, ataupun dia masih kekal lagi dan Bu Sejen WHO tak keluarkan GID ni daripada senarai penyakit, hang rasa isu ni akan kurang impact ataupun macam mana? Sebab hang nampak agak, aku faham, aku nampak emosi tersebut sebab hang macam seolah-olah kata WHO menjadi mengeluarkan GID daripada senarai penyakit ni menjadi satu antara faktor besar bagi isu ni. Jadi kenapa kalau ia ada dalam senarai penyakit dan bukan senarai penyakit menjadi impak yang sangat berbeza? Sebab kita tengok isu ni dilihat sebab aku ada point aku. Sebab sekarang ni kita berhadapan dengan manusia-manusia yang menggunakan penyakit mereka sebagai lesen untuk untuk mendapat kelebihan. Untuk mengatakan mereka I'm sorry I got to say this. Aku tahu hang sakit, aku sorry siapa yang sakit tapi aku kena cakap benda ni. Mereka-mereka yang aku tak okey, aku ada anxiety, depa telah mula announce penyakit tersebut dan dia telah mula macam menjadi okeylah kalau mungkin dekat muka depa tak nampak kebanggaan, tapi ia telah bukan jadi lagi satu aib.
Dia bukan jadi lagi satu aib. Dia tak perlu untuk disembunyikan lagi. Dia jadi Jadi escapism kah? Escapism. dia sudah mula jadi not only escapism, dia telah mula jadi pengenalan diri kepada seseorang. Nama aku Wan dan aku ada anxiety. Dia jadi macam satu lesen untuk mula masuk dalam masyarakat. Untuk dia kata, oh, dalam geng kita ada seorang yang kononnya dia special anxiety. Aku tak tuju kepada orang yang memang sudah didiagnose kepada anxiety, ya. Okay. Kalau doktor sudah sahkan, pergi dapatkan rawatan dan sebagainya, aku tak tuju kepada orang yang memang dah diagnose. It's okay. Kalau sakit, pergi dapatkan rawatan dan makan ubat dan sebagainya. Aku tuju kepada orang yang sudah mula tunggang, senang-senang, suka hati menggunakan frasa-frasa tersebut untuk dapatkan escapism dalam masyarakat dan lebih daripada escapism sebenarnya. Jadi bila LGBT, kalau GID tidak dikeluarkan daripada senarai penyakit pun, kalau dia masih dalam senarai penyakit, dia mungkin akan jadi macam, ni pasal hang pakai skirt main sekolah ni. Dah, aku ada GID, cik. See, I don't see the difference. That's why I want to challenge you on this, Dik. Okay, macam ni tau. Kena faham, bila benda tu kita kata sebagai penyakit, itu bukanlah lesen untuk kita kata, oh tak apalah, hang sakit, hang buatlah apa hang suka. Hang pakailah skirt, ikut sekolah lah. Hang pergi sekolah dengan segala benda yang hang buat. Sebab apa? Sebab hang sakit. Itu bukan lesen besar. Tapi kita letakkan benda tu sebagai penyakit adalah untuk orang-orang yang terlibat dalam rawatan ni. Untuk channel rawatan yang sesuai untuk selesaikan masalah. Bukannya untuk terus mengiktiraf. Adakah orang bangga? So, I got diabetes. No. Mana ada orang bangga benda-benda macam tu. Melainkan kalau hang tiba-tiba hang pergi kat satu restoran, free for diabetic patient. Oh, aku ada diabetes. Sebab apa? Sebab hang tahu hang akan dapat free. Hang akan start menunggang benda tu. Faham tak? So, kita kata benda tu penyakit sebab kita nak cuba untuk selesaikan masalah tersebut. Sebab LGBT dia boleh bawa kepada masalah-masalah yang lagi besar. HIV AIDS adalah benda-benda yang macam mana? Satu ancaman sebab dia penyakit bahaya. Dia kalau baca tentang AIDS, kita boleh tahu dia memusnahkan kita punya immune system. Dan disebabkan benda tu, hang demam biasa, hang penyakit biasa pun hang boleh mati sebab immune system hang down. Benda tu sangat-sangat besar. So macam kalau seorang kata tak ada beza pun kalau kita letak dia sebagai penyakit ataupun kita keluarkan dia daripada senarai penyakit, ada beza. Bagi aku ada beza. Bila benda tu ada dekat dalam senarai penyakit, orang tahu dia sakit, kita boleh elak. Faham tak? Kita boleh elak dan orang yang boleh membantu. Aku bukannya suruh letak dalam senarai penyakit tu untuk kita discriminate, untuk kita hina. Alah hampa ni LGBT. Tak, bukan. Bukan. Kita bukan nak hina. Kita recognize, mengiktiraf sesuatu sebagai benda yang boleh dibanggakan adalah berbeza dengan kita mengiktiraf sesuatu sebagai masalah perubatan, masalah penyakit dan sebagainya. Itu pengiktirafan yang berbeza. Kita tak mengiktiraf macam aku sebut tadi lah. Kita tak iktiraf satu penyakit untuk dibanggakan. Bukan. Kita nak bantu. Jadi kalau kita keluarkan daripada senarai penyakit, semata-mata sebab kita nak, we want to accept them as human. Hello. If you got a disease or if you have a disorder and it is properly diagnosed, you are not less human. Aku rasa itu poin besar sebab kita nak iktiraf mereka sebagai orang yang sakit. Supaya macam hang cakap tadi, masyarakat sekeliling atau bukan pengamal perubatan yang hidup di sekeliling itu yang terlibat dengan isu ni atau terlibat dengan masalah ni akan lebih tahu macam mana nak mengawal masalah ni. Boleh, we can bring it to a proper solution. Wan, kalau hang demam, hang jadi monyet lah. Tak kan? Tak. Contoh bila manusia demam tu satu penyakit. Demam terus hang jadi monyet. Less human. Less human. You got a disease. You are a monkey now. No, you are not a monkey. Faham tak? Kita still we are treating human. Sebab
Tak ada pula bila kita demam kita pergi klinik veteriner. Tak. Kita pergi klinik orang lah. Faham tak? Yes. So bila kita kata penyakit, benda tu penyakit. So dia perlukan rawatan. Bukannya kata depa ni, dia ni geng-geng sakit mah. Samalah. Aku punya final point on this. Kalau contohnya kita nak bagi kesedaran mental, penyakit mental kita kena sedar. Benda tu macam penyakit biasa. Jadi kita kena cari rawatan. Kalau kita kata LGBT ni satu penyakit, kita bukan suruh maki mereka menerakakan mereka, tak. Kita kata this is a disease, this is a problem, you need to find proper solution. Kita nak tolong untuk keluar daripada masalah tu. Faham tak? Yeah. So kita tidaklah menjadikan orang-orang ni kita nak gelak mereka monyet ke anjing ke, tak. Kita tak kata macam tu. Harap orang faham lah benda yang aku cuba sampaikan ni. Yeah. Think we gotta go for break first. Yeah, I guess so. Okay, kembali selepas ni. InsyaAllah. Kembali kita dalam podcast terpaling baca yang dibawakan khas oleh Book Surgeon, Analyse, Scrutinize, Criticize. Kita merakam episod ini pada tarikh 28 Disember 2023. Ya, dan hari ini kita membincangkan berkenaan dengan tajuk LGBT dan agak panjang lebar kita telah bincangkan seawal tadi dan kita telah sebenarnya menghampiri ke waktu-waktu akhir sesi rakaman ini. Yes. Di, silakan. Dalam sesi yang penghujung ni, sesi ketiga kita ni, aku nak sentuh sebab kita dah sentuh pasal masalah. Kita dah sentuh tentang this is problematic, LGBT, mengiktiraf istilah dan sebagainya, fine. Dan kita dah kutuk WHO sekeras-kerasnya tadi. Sekarang ni apa solusi? Aku tertarik dengan satu buku ni. Aku akan kata buku daripada USIM, penerbit USIM ni. Antara 3 buku ni, aku akan kata buku ni aku paling seronok baca. Ni hang dapat di booth Mapim ke? Yang booth Mapim kan? Ya. Betul. Dan aku tak rasa rugi pun beli. Mula-mula aku rasa macam aku beli ni cukup berat sangat. Tak. Aku sangat-sangat suka sebab aku belajar banyak benda daripada buku ni. Aku nak quote daripada muka surat 60 dan 61. Okey. Penulis bawa mai teori Sigmund Freud dan homoseksual. Okey. Dia dah jelaskan dekat sini. Dia kata Freud sangat terkenal dengan teori yang menghuraikan perkembangan psikoseksual dan menegaskan bahawa kejadian homoseksual ini saling berkait dengan penetapan pramatang dalam satu tahap perkembangan psikoseksual. Walau bagaimanapun, Freud tidak menolak faktor persekitaran keluarga juga turut memberi kesan kepada perkembangan seksual individu seperti perkembangan psikoseksual yang tersekat atau terbatas disebabkan oleh gangguan dalam perkembangan. Ini penting, Wan. Perkara seumpama ini berlaku kerana dilihat seorang ibu lebih mendominasi institusi kekeluargaan berbanding seorang bapa. Dalam institusi kekeluargaan, seorang bapa seharusnya mendominasi dan mengetuai keluarga berbanding seorang ibu. Bawah lagi, muka surat 61 dia kata, faktor persekitaran keluarga seperti ibu bapa tidak memainkan peranan yang sepenuhnya dalam mendidik anak dan mencurahkan kasih sayang yang sewajarnya menjadi faktor utama kewujudan golongan homoseksual yang telah disebutkan pada tahun 1940-an, 1950-an dan 1960-an. Ni ada kajian dia lah. Okey, bawah sikit dia kata, perbezaan pendapat tersebut, ada perbezaan pendapat, dia kata, tertumpu kepada homoseksual boleh berlaku di peringkat perkembangan psikoseksual disebabkan beberapa faktor lain seperti keluarga yang berpecah belah dan tidak bahagia, peranan ibu bapaan, parenting, dan peranan model homoseksual tidak mencukupi serta ditambah oleh faktor ibu yang mendominasi atau kesan daripada seorang bapa yang lemah. Poin kat sini adalah bila kita menikah, seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan dan jika direzekikan ada anak, faktor sekarang ni yang paling penting adalah menjadi proper parent. Macam mana dekat dalam satu family, lelaki jadi lelaki, perempuan jadi perempuan.
Lelaki kita dominan disebabkan apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki tu dia menjaga perempuan. Dalam ayat surah An-Nisa tu disebutkan disebabkan financial, disebabkan pemberian kita dari sudut kewangan, kita memberi nafkah. Lelaki bagi nafkah dalam family. Itu fungsi kita. Islam menunjukkan benda ni. Lelaki kena bagi nafkah. Mahar kita bayar. Tanggungjawab dalam family semua kita yang pegang. Keselamatan family. Contoh kalau macam ada binatang ke, ada orang ke masuk dalam rumah kita, kita ni yang jadi gatekeeper. Kita yang jadi orang pertama yang akan jumpa dengan masalah tersebut. Dan bila aku baca yang tadi aku baca dekat dalam buku ni, bila aku baca dekat dalam buku Homosexuality, Teori Pencegahan dan Rawatan, proper functioning as parent ataupun as suami, isteri adalah sangat-sangat penting. Antara pencegahan yang paling besar lah. Sebab apa Wan? Contoh. Kalau kita membesar dalam satu family, kita sebagai anak lelaki, kita membesar dalam satu family, kita tak tengok pok kita keluar pergi kerja pun. Kita tengok melenggang duduk kat rumah. Isteri ataupun mak kita tu seorang perempuan lembut dengan kelembutan seorang wanita apa semua, tapi dia kena keluar pergi cari nafkah, dia kena kerja siang malam, nak cari duit, nak sara kita hak dihantar ni, hak anak lagi lah waktu tu, dan nak sara suami yang tak function. So kita akan tengok tu, kita akan fikir balik, baik aku ikut macam mak aku. So kita terinspirasi nak jadi lembut ke mungkin sebagai seorang wanita. Kalau macam anak perempuan tengok bapa dia tak function ataupun bapa dia duk pukul mak dia. Misalnya. Anak perempuan tengok bapa dia duk pukul mak dia tiap-tiap hari. Anak perempuan tu akan macam, lelaki ni jahat lah. Awak dia duk pukul mak aku. Dan mungkin satu hari nanti mungkin anak perempuan tu akan cuba nak jadi dominan. Cuba nak jadi aku tak boleh nak terima lelaki dalam hidup aku. Aku nak jadi provider kepada kasih sayang seorang lelaki kepada perempuan yang lain. Aku nak lindungi perempuan yang lemah. So, benda-benda macam ni sangat-sangat penting dekat dalam keluarga, dan aku rasa itu adalah antara pencegahan yang sangat-sangat penting dalam keluarga kita terhadap LGBT ni. Bukan saja menjadi parents yang, aku belum jadi parents. Pak D seorang parents, dia bukan saja menjadi seorang proper parents, malah menjadi parents yang lebih functional dalam mendidik dan membimbing sesebuah keluarga. Sebab apa? Macam Han cakap tadi, lelaki perlu jadi lebih lelaki. Ini antara topik yang Bu Sejen bincangkan pada sesi live bersama dengan Dr. Jeffrey Harris. Betul. Jeffrey. Kita bincangkan bagaimana seseorang function seorang lelaki yang perlu lebih menjadi lelaki untuk mengetuai dan menjadi gatekeeper, seperti yang Pak D cakap tadi, menjadi gatekeeper dalam keluarga. Jadi ini penting sebab bila kita ada niat untuk mendirikan rumah tangga, ini pesanan lah ini pesanan sebagai seseorang yang telah berkahwin hampir 6 tahun, untuk yang mendengar. Apabila kita nak mendirikan rumah tangga, kita kena tahu yang lelaki akan kita akan menjadi lelaki secara keseluruhannya. Apabila aku cakap secara keseluruhannya, dia berbalik pada apa yang Pak D cakap tadi. Kita akan jadi pelindung kepada keluarga kita. Kita akan jadi breadwinner kepada keluarga kita. Kita akan supply keluarga kita. Jadi kita perlu menjadi lelaki secara keseluruhan. Dan untuk pengetahuan adik-adik ataupun saudara-saudara, rakan-rakan yang belum berkahwin lagi, healing, sedih-sedih, up story sedih-sedih ni, ini bukan sifat seorang lelaki. Kita bersedih dan cara kita bersedih itu bukan seperti perempuan bersedih. Sebab apa? Bila kita bersedih seperti perempuan juga,
maka function sebagai seorang lelaki dalam keluarga itu akan berkurangan. Yes. Kita dan isteri kita mungkin akan sedih bersama nanti. Sedih sebab tiba-tiba duit tak ada ke, serabut ke, keguguran, apalah macam-macam lah. Macam-macam isu, kita akan sedih bersama, kematian ke apa. Bila lelaki tidak ada dalam situasi itu untuk sebab role lelaki dalam untuk menstabilkan keadaan yang sedih itu nanti sangat penting. Sebab apa? Kita akan datang dan mententeramkan, mengeluarkan isteri kita daripada sifat grieving tu tau. Dia grieving ni berbeza tau. Dia sangat-sangat sedih yang boleh membawa kepada perbuatan-perbuatan yang lebih teruk, meraung dan sebagainya. Lelaki perlu lebih stabil keadaan dia, perlu lebih stabil hormon dia, perlu lebih stabil dia punya pemikiran untuk menenangkan kembali ahli keluarga yang setengah bersedih. Betul. Maka untuk menjadi lelaki ini, ia perlu datang dengan function yang lebih besar sebagai seorang lelaki. Untuk kita dapat mental health yang stabil dalam keadaan yang chaos, kita perlu ada, kalau dalam situasi tadi bersedih, kita perlu ada ilmu ataupun ilmu agama yang lebih kuat, yang lebih banyak. Sebab apa? Tanpa ilmu agama, kita tak tahu macam mana nak tarbiyah ataupun kita tak tahu macam mana nak bagi tahu dekat ahli keluarga kita yang tengah bersedih ni macam mana nak menangani kesedihan tu sendiri dari sudut agama. Macam mana kita nak terangkan tak apa, kematian tu memang akan datang juga satu hari nanti. Kematian tu sepatutnya mendidik kita. Kalau kita tak ada ini, kalau kita tak ada function ini, susah kita nak menjadi seorang lelaki dalam keluarga kita. Aku nak petik sikit ni, apa yang disebutkan oleh Mufti Negeri Pulau Pinang, negeri kebanggaan dan kesayangan kita yang amat dahsyat, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Noor, dalam sebuah artikel di Berita Harian. Beliau sebut, sememangnya gejala songsang ini tidak dapat dibasmi melalui tindakan undang-undang sahaja, malah perlu disertai proses mendidik atau tarbiyah yang berkesan. Yes, betul. Nampak di? Sebab tu, untuk kita nak menjadi gatekeeper dalam kita punya family, nak menjaga supaya, kalau tadi hang kata binatang masuk dan sebagainya, untuk kita nak menjaga anasir-anasir buruk. Betul. Dan salah satunya adalah LGBT ini, kita perlu menyediakan diri kita sebagai seorang lelaki yang fungsional, menjadi seorang lelaki yang bersedia untuk mentarbiah ahli keluarga kita tentang bahaya LGBT ini, bagaimana dia akan masuk dalam minda anak-anak ni, macam mana kalau dia dah masuk, kita nak jelaskan pula. Sebab apa perkataan LGBT ni macam kita kata tadi, dia bukan lagi jadi perkataan yang sensitif. Maka kita kena celebrated lah sekarang ni. Kita kena ada ilmu pengetahuan, kita kena explain dekat anak-anak kita. Dan mungkin satu hari nanti Pak Di akan kata, Wan hantar voice note untuk explain kat Nuha pasal something. sekarang dia berlaku tapi untuk isu lain. Isu lain, off record. Ya, isu kebersihan, suruh mandi dan sebagainya. Tapi macam mana pun kita perlu menyediakan diri kita sebagai seorang lelaki yang kuat, dan kuat tu bukan saja daripada segi tubuh badan, malah minda yang sihat, cergas, ilmu yang banyak yang sepatutnya kita tambah dalam usaha kita nak buat tarbiyah. Sebab apa? Kalau kita tak ada ilmu pengetahuan, kita tak boleh tarbiyah. Kita tak boleh senang-senang tarbiyah. Itu untuk lelaki. Dan untuk wanita pula, menjadi wanita yang fungsional dalam family juga. Sebab iyalah, kalau setakat tarik telinga sikit-sikit suami bergurau-gurau tu lain cerita. Alah, itu biasalah. Tapi ini kita cakap pasal wanita yang lebih dominan dalam keluarga. Sorry, aku just nak cakap sikit. Ya, memang mungkin kita ada bapa yang apa kita panggil house husband. Mungkin isteri yang pergi bekerja dan sebagainya, mungkin ada. Tetapi house husband tidak menjadikan kita
less man, tidak mengurangkan function kita sebagai seorang lelaki. Malah ia sepatutnya menjadikan kita lebih lelaki. Sebab apa? Mop, vacuum rumah, kemas rumah sebenarnya lagi susah kot daripada pergi kerja. Betul? Menjaga 2-3 orang anak, cuci kapot, angkat meja makan ke apa, itu lebih menunjukkan sifat seorang lelaki. Maka kalau ada rakan-rakan kita yang seorang house husband, itu tidak menjadikan anda kurang lelaki. Malah, betul. Ya, malah ia menjadikan anda lebih menampakkan kelakian anda kerana anda lebih banyak masa di rumah. Lebih banyak masa bersama anak-anak. Lebih banyak masa dengan isteri. Isteri balik kerja, tengok anda dah ada di rumah, bersedia menjadi seorang panglima general di rumah sendiri. Jadi bila tetamu mai pun, hari ni abang yang masak mi goreng, mai makan. Mai makan. Si hang yang menghidang tetamu dengan tangan hang sendiri yang masak, dan dia bukan benda yang senang. Bukan benda yang senang. Betul. Jadi masak bukan benda yang senang. Kepada rakan-rakan house husband yang ada, jangan rasa macam aku tak pergi kerja. Aku tak cukup lelaki. No. Dia sepatutnya menjadikan anda, kalau silap-silap, lebih lelaki daripada benda tu jadi nilai tambah. Nilai tambah kepada jadi seorang nilai lelaki. Tambah. Yes, betul. Sebab anak-anak kalau balik sulak koyak, dia akan pergi dekat bapak dulu, bapak ada kat rumah. Ni abah sulak koyak ni. Mai, abah jahit. Ya. Betul. Dia macam ni lah weh. Aku suka bila hang sebut tentang lelaki sepatutnya dia tak extensively nak healing berperasaan dekat status WhatsApp semua. Lelaki ada hak untuk menangis. Yes. Lelaki ada hak untuk menangis. Nabi SAW bila anak meninggal semua, Nabi menangis. Nabi sedih dengan satu situasi. Yes. Tapi adakah Nabi sedih secara ekstensif? Tak. Sedih ada tempat dia. Okey, fine. Hang nak teriak. Hang ada masalah. Hang nak teriak. Teriak. Kita menangis, kita merintih kepada Rabbul Jalil. Tak ada masalah. Sila. Nak duduk dengan bini, kita nak teriak. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai hilang objektif. Jangan sampai teriak hiling sedih, berduka lara apa semua sampai anda tak boleh nak buat apa dah dalam hidup. Kita kena train diri sendiri lah. Memanglah sedap cakap dekat mic ni kan. Tapi kita kena train diri kita untuk jadi lelaki yang objektif, boleh menilai masalah, dan pada masa yang sama kita mengiktiraf perasaan kita. Kita kena iktiraf, kita kata okey, sekarang aku sedih. Sekarang aku serabut, sekarang aku stres. Dan kita channel benda tu. Okey, apa solusi dia? Kita lelaki, kita fikir ke solusi tau. Kita bukannya lebih kepada nak express secara keterlaluan. Tak. Kita solution. Macam mana solusi dia? Kita jadi house husband. Fine. Somehow kita ni adalah house husband untuk beberapa hari. Kalau kita cuti, kita kemas rumah, kita jaga anak-anak ke, bini pergi tempat lain ke, kita jaga anak. Tak ada masalah. Aku tak kata yang tu menjadikan kita less lelaki. Tak ada masalah. Dan perempuan yang bekerja, kalau itulah desakan ekonomi madani sekarang, tak ada masalah. Kerjalah, tak ada masalah. Kita membantu husband kerja daripada rumah ke, jual-jual barang ke, tak ada masalah. Aku iktiraf benda tu, tak ada masalah. Buat je, tak ada masalah. Cuma jangan sampai disebabkan seorang perempuan tu kerja, dia hilang hormat kepada lelaki dia sebagai ketua keluarga. Sampai satu tahap jerkah, laki relax lah. Tak boleh. Ini tak boleh. Itu macam tak boleh. Macam mana seorang suami tak boleh jerkah isteri sampai menghina isteri depan anak-anak, depan orang-orang ramai. Macam tu juga isteri tak boleh nak panggil suami dengan nama-nama pelik-pelik depan orang ramai. Kalau mereka biasa melawak dua-dua orang, keep it private. Dorang tu saja. Kita tak boleh nak kita tak boleh sampai satu tahap menghilangkan rasa hormat tu. Suami ke isteri ke, yang paling mendekatkan bukan setakat hubungan kelamin, tapi adalah rasa penghormatan tu sendiri. Kita menghormati isteri kita, kita menghormati suami kita, letak pada proper place. Itu aku tambah sikit apa yang sebutlah. Nak conclude dah ke? Ya, kita sepatutnya telah sampai ke konklusi.
Kerana siaran ataupun rakaman ni telah berlangsung selama lebih daripada 1 jam sebenarnya. Dah betul. memasuki minit yang ke sejam 30 minit sebenarnya. Jadi aku rasa kita dah boleh conclude sesi untuk perbincangan kita ni. Lah. Ya, sebenarnya biasanya macam itulah Di. Bila kita bincang dan kita draft, sejam jadi, sejam lebih-lebih Rasa sikit. macam tak banyak lah nak sembang. Rasa macam tak ada apa ni. Kali sejam Jadi sebenarnya ada banyak juga perkara yang ingin diperkatakan oleh kami. Jadi alhamdulillah kita telah sampai ke sesi nak kata konklusi. Penggulungan parlimen start lambat lagi. Sesi kesimpulan yang mana kita nak bincangkan sedikit sama ada LGBT ini sepatutnya kita jauhi ataupun kita dekati. Di, aku kan start dulu. Apa yang aku cuba nak kata adalah ia perlukan kedua-dua pendekatan, kerana bagi aku golongan LGBT ini secara asasnya perlu dijauhi. Okey? Kerana apa? Macam kita cakap tadi, dijauhi itu adalah dengan cara tidak mengiktiraf mereka, tidak memberi ruang kepada mereka kepada golongan ini untuk menyatakan kononnya ada hak-hak mereka sebagai seorang manusia. Jadi golongan ini sebenarnya untuk aku wajar untuk dijauhi dalam aspek itu. Sebab apa? Kalau kita tak jauhi mereka daripada anak-anak ataupun daripada masyarakat setempat, pemikiran yang sudah mula masuk ni dia akan mula meracuni pula. Dia bukan saja dah mula masuk, dia akan mula meracuni. Sebab apa? Agenda LGBT ni dia sangat mudah masuk. Okey, sangat mudah masuk. Betul. Dengan semudah menayangkan ia di filem-filem, masukkan sedikit unsur sini dan sana. Rasanya dia ada satu contoh filem, rasanya ada tunjuk kat aku, kita pernah bincang isu ni kalau tak silap. Siapa-siapa yang masih melanggan Netflix, aku dah stop Netflix dah. Aku langgan Durio sekarang. Siapa-siapa yang melanggan Netflix, ada cerita Power Rangers kan? Power Rangers Mighty Morphin tu sangat-sangat dekat dengan hati kami, sebab kami duk berebut siapa nak jadi hijau, siapa nak jadi merah. Kami duk berebut ni, sampai ketua bangkar ni duk berebut. Bayangkan dekat dalam tu boleh ada scene, memanglah tak ada scene LGBT apa semua kat situ, tapi dia panggil yang ini, yang the movie yang baru tu lah. Dia panggil, dia kata, tolong selamatkan teman lelaki saya. My boyfriend dengan boyfriend. Dan mengejutkan, ada dalam Power Rangers yang dekat dalam Netflix juga, yang siri yang terbaru apa semua. Perempuan dengan perempuan pula. Ada adegan tu. Aku dah ingat Power Rangers, aku nak tengok dengan Nuha dengan Nokku apa semua. Tengok-tengok macam nak ada adegan tu, kita pause, kita buka benda lain. Aku dah stop langgan Netflix. Tak selamat untuk anak-anak. Okay. Itu untuk kenapa aku rasa dia perlu dijauhkan lah. Sebab apa? Makin kita cuba dekat untuk mereka ni, makin kita cuba dekat, makinlah dia cuba untuk menyatakan hak dan sebagainya. Makin cuba mereka untuk mahu perasaan mereka ni dapat validation ni. Mereka nak orang yang sekeliling mereka ni validate apa yang mereka tengah buat ni. So mereka perlu didekati, perlu didekati, tapi mereka perlu didekati dengan tarbiyah, macam aku cakap tadi. Sebenarnya aku just nak pergi sikit lah. Salah satu daripada cadangan Dr. Wan Salim tadi, Dr. Wan tadi, Datuk Wan tadi, Datuk Wan cadangkan sememangnya, katanya, Wan Salim berkata kerajaan wajar menggunakan apa jua cara dan kaedah difikirkan mampu untuk menyelesaikan kemelut LGBT ini. Katanya ini termasuk menangkap dan memenjarakan mereka yang terbabit aktiviti negatif ni. Itu cadangan Datuk Wan lah. Tapi bila Datuk Wan sambung balik dengan katakan yang aku baca tadi, yang dia kata malah perlu disertai proses mendidik atau tarbiyah yang berkesan ni, aku sangat lega lah bila dengar macam tu. Sebab apa? Yalah, memenjara kata aku tak tahulah kan sampai boleh sampai ke situ. Aku bukan pakai undang-undang dan sebagainya. Tapi apabila kita nak jauhkan mereka di penjara, mereka sebenarnya didekati dengan tarbiyah.
So tarbiyah yang datang inilah kita harapkan apa ayat Quran tu? Sorry. Ud'u ila fi sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi dengan hikmah inilah kita rasakan kita harapkan individu-individu yang pada asalnya kita jauhkan secara prinsip, tetapi kita dekati mereka dengan tarbiyah dan hikmah ini supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Macam mana pun menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang manusia untuk bukan saja jauh buang mereka, tetapi mengamalkan ataupun mengaplikasikan amal ma'ruf nahi mungkar dalam masyarakat dan tindakan kita. So itu untuk aku ni. Macam mana? Okay. Jauhi atau dekati? Okey, kalau aku mula-mula kalau kita bercakap dari sudut ideologi, of course lah kita jauhi. Sepatutnya kita ambil necessary measures sekarang untuk kita jauhi sebarang jenis ideologi yang akan memusnahkan kita dan juga memusnahkan generasi yang akan datang. Itu clear. Okay. Cuma kalau tengok dalam ketiga-tiga buku ni lah, yang aku sebut tadi, ketiga-tiga buku ni memang menjelaskan tentang sepatutnya disantuni lah. Disantuni orang-orang yang terlibat dengan LGBT ni, sebab kita tak boleh tinggal mereka terus, takut jadi lagi lingkup. Okey, kita santuni. Sebagai misalnya dekat dalam buku Homo Facta ada disebut tentang program Muqayyam yang dianjurkan oleh JAKIM. Macam mana macam dalam program tu of course ada tarbiyah dalam tu. Tapi aku ada tulis satu artikel bila aku kritik sikit tentang Homo Facta dan juga buku LGBT yang diterbitkan oleh PTS ni. Dalam artikel aku tu aku ada sebut, aku kata kita nak menyantuni, bukan semua orang sesuai untuk menyantuni LGBT. Bagi aku. Okay, that's a great point, I think. Bukan semua orang. Kita kena pilih orang yang memang betul-betul dia ada tarbiyah-tarbiyah tertentu, dia boleh mendekati dan bukan apa, sebab risau macam contohnya orang yang macam kita ke yang tak berpengalaman dengan LGBT, kita tak tahu selok belok ke mana. Takut sekali lagi bukan kita tarbiyah depa, takut tarbiyah depa tarbiyah kita pula. Yes. Tarbiyah in the sense of takut kita terikut dengan masalah-masalah tu. Especially anak-anak muda tak tahu, tak ada pembimbing lagi. Oh, kita kena dakwah kepada LGBT. Masuk sekali lagi yang hati cabut. Takut sekali lagi bertambah seorang pula di sebelah sana. Risau yang tu. Jadi aku kata kita kena memanglah kena ada proper strategi macam mana kita nak mendekati, siapa yang patut mendekati, cara macam mana. Aku sangat-sangat sukalah bila hang sebut tentang ayat Quran tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan sedang kita mendekati dengan hikmah, dengan perbincangan apa semua, dekat hujung tu sepatutnya ada muhasabah untuk diri kita dan juga untuk semua orang lah. Dekat hujung ayat tu disebut inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui siapa yang tersasar, siapa yang tersesat daripada jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. So kita tak boleh nak menerakakan orang-orang yang terlibat dengan masalah-masalah LGBT, dosa dan sebagainya. Kita tak boleh menerakakan. Sebab apa? Yang boleh menerakakan ataupun mensyurgakan sesiapa hanya hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang boleh kita buat amar ma'ruf nahi mungkar, menyatakan ini benar dan ini salah. Jom sama-sama kita tinggalkan benda-benda salah, kita buat benda-benda betul. Dan di akhirnya kita mengharap pada Allah Ta'ala menjaga kita semua, generasi kita, generasi yang akan datang. Dan andai kata terlibat dengan dosa, bertaubat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keringanan kepada kita untuk tinggalkan dosa-dosa yang besar macam ni. Even dosa-dosa kecil pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita semua. InsyaAllah, itu aku punya conclusion. Ya, dengan itu maka kita akan mengakhiri sesi podcast ini. Bantu kami untuk share siri podcast ini seluas-luasnya supaya ia mendapat supaya lebih ramai orang yang mendapat manfaat hasil daripada apa yang kami bincangkan ini. Dengan itu, Bu Sejen, analyze, scrutinize, criticize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.